Baik, saya jemput Datuk Ali Anak Biju Saratok. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya adalah nombor 8 lagi. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Saratok. Tuan Yang di-Pertua, pihak kerajaan menyambut baik usaha dan inisiatif beberapa kerajaan negeri dan juga syarikat-syarikat yang meneroka potensi pembangunan dan penglibatan di dalam pasaran karbon sukarela di Malaysia. Untuk makluman ahli yang berhormat, Mesyuarat Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara MTPIN bilangan pertama tahun 2023 pada 31 Oktober 2023 telah mempertimbangkan cadangan dasar pelaksanaan mekanisme pasaran karbon di Malaysia dan telah memutuskan seperti berikut. Pertama, supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES selaku National Focal Point dengan izin melaksanakan peranan dan fungsi sebagai pihak berkuasa kebangsaan ataupun National Authority yang diiktiraf oleh UNFCCC bagi melaksanakan mekanisme pasaran karbon di Malaysia. Kedua, supaya pelaksanaan mekanisme pasaran karbon di Malaysia berpandukan kepada ketetapan dasar, prinsip asas, keperluan maklumat dan aturan kebangsaan yang dibangunkan. Dan ketiga, supaya cadangan dasar pasaran karbon negara ini dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Bagi memastikan pelaksanaan mekanisme pasaran karbon di Malaysia dibuat berpandukan satu ketetapan dasar yang jelas, NRES juga sedang melaksanakan kajian dasar pasaran karbon kebangsaan secara berperingkat. Dasar ini bertujuan untuk menyokong pelaksanaan mekanisme pasaran karbon pematuhan dan juga sukarela di Malaysia bagi memudah cara pelaksanaan projek karbon dan juga oleh pihak pelabur. Selain itu, dasar pasaran karbon kebangsaan juga dirangka bagi memudahkan pemegang taruh berkaitan seperti pihak kerajaan negeri dan pihak swasta agar industri perdagangan karbon tempatan dapat berkembang dan juga ada wibawa ataupun kredibiliti. Kementerian juga akan meneruskan perbincangan berkaitan mekanisme pasaran karbon bersama kerajaan negeri memandangkan hal berkaitan tanah dan perhutanan adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dan kita dalam proses perbincangan untuk menyiapkan dasar tersebut. Terima kasih. Sila Saratok. Terima kasih Menteri di atas jawapan yang komprehensif tadi. Seperti yang kita sedia maklum, perdagangan karbon ataupun karbon kredit ini merupakan satu perkembangan terbaru di Malaysia dan kita harus menyediakan strategi yang mantap memboleh kita terlibat secara aktif. Oleh itu asas-asas, kerangka asas seperti yang Menteri sebut tadi, seperti akta-akta enactment dan ordinan perlu diseragamkan di peringkat negeri dan juga peringkat antarabangsa untuk memberikan punca kuasa undang-undang. Soalan saya adalah, adakah kajian telah dijalankan mengenai kebolehsanaan cukai? Ini berkenaan cukai kebun, Menteri. Termasuk perbandingan dengan negara-negara lain di peringkat antarabangsa dan apakah rangka kerja dan mekanisme yang bersesuaian dan impak pelaksanaan cukai karbon terhadap industri yang sensitif karbon dan juga kesannya terhadap pengguna. Ini ada melihat ke hadapan. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk soal cukai karbon, sebenarnya perkara ini dipelopori, kajiannya dipelopori oleh pihak Kementerian Kewangan ya, kerana ia melibatkan soal cukai. Tetapi NRES kita bertindak sebagai kementerian yang menyediakan input teknikal tentang perkara tersebut. Dan sebagai makluman, Kementerian Kewangan sudah pun memulakan perbincangan yang juga melibatkan pihak Bank Dunia yang memberikan input dan contoh-contoh pelaksanaan cukai karbon di negara-negara lain. Di rantau ini antara negara yang kita tahu telah laksanakan termasuklah negara Singapura. Jadi kita hendak lihat perkara ini perlu dikaji secara mendalam. Kita menyedari bahawa kalau kita nak memastikan termasuk pasaran karbon kita dapat berkembang dengan pesat, cukai karbon ini merupakan antara instrumen penting. Namun dia juga tentulah ada implikasi kepada harga barangan-barangan yang karbon intensif. Jadi antara perkiraan yang kita ambil juga ialah hakikatnya buat masa ini kita masih lagi banyak subsidi kepada karbon. Sebagai contoh ialah petrol, diesel, gas asli dan sebagainya banyak menikmati subsidi.
Jadi sebab itu kita perlu melihat perkara ini secara menyeluruh. Kita baru memulakan proses peralihan kepada subsidi bersasar supaya sebelum kita melihat pelaksanaan cukai karbon sebagai satu instrumen untuk bukan soal sangat tentang menambah dana untuk kerajaan, tetapi lebih untuk kita mencapai matlamat kita dalam menjadi sifar bersih karbon. Terima kasih. Saya jemput Bukit Bendera. Terima kasih Tan Sri Speaker. Jadi kita memang tidak boleh nafikan bahawa kepentingan dasar karbon kebangsaan dalam untuk menunjukkan komitmen negara Malaysia. Jadi soalan tambahan saya adalah bagaimanakah voluntary carbon market dengan izin dapat menyumbang terhadap komitmen Malaysia dalam Pelan Hala Tuju Sumbangan yang ditentukan negara. Sila Menteri. Terima kasih. Peranan pasaran karbon sukarela ataupun voluntary carbon market VCM terhadap komitmen negara kita dalam Pelan Hala Tuju Sumbangan ditentukan negara ataupun NDC, Nationally Determined Contribution. Untuk makluman Yang Berhormat Bukit Bendera, Malaysia telah menyatakan komitmen pengurangan pelepasan gas rumah kaca di bawah Perjanjian Paris melalui NDC untuk mengurangkan intensiti pelepasan karbon merentas ekonomi sebanyak 45% berdasarkan KDNK pada tahun 2030 berbanding intensiti pelepasan karbon tahun 2005. Dan NDC ini perlu dikemaskini setiap 5 tahun. Jadi berdasarkan NDC negara yang telah dikemaskini pada tahun 2021, Malaysia tidak membeli kredit karbon dari luar untuk memenuhi NDC negara. Pengemaskinian NDC seterusnya adalah pada tahun 2025 dan kerajaan akan mengkaji keperluan untuk membeli karbon kredit dari luar bagi memenuhi NDC negara kita. Ini kerana sasaran NDC dijangka akan lebih bercita-cita tinggi pada tahun 2025 dan mekanisme pasaran karbon merupakan pilihan alternatif yang ekonomik untuk mengimbangi pelepasan GHG bagi mencapai sasaran dan matlamat tertentu, terutamanya di dalam industri yang hard to abate industries seperti industri-industri berat, pembuatan simen, steel dan sebagainya. Dan secara umumnya terdapat dua mekanisme pasaran karbon, iaitu pasaran karbon pematuhan dan pasaran karbon sukarela ataupun voluntary carbon market VCM. Dan ia dilaksanakan mengikut piawaian tersendiri di peringkat domestik dan antarabangsa. Buat masa ini, kita hanya ada VCM Bursa Carbon Exchange yang digerakkan oleh pihak Bursa Malaysia yang merupakan pasaran karbon patuh syariah pertama di dunia. Dan buat masa ini, Bursa Carbon Exchange menggunakan piawaian Vera, tetapi Bursa Carbon Exchange juga sedang melihat option untuk piawaian-piawaian lain untuk pengeluaran kredit karbon dalam masa akan datang. Dan pada masa yang sama, sebagaimana disebut tadi, kerajaan akan melaksanakan kajian dasar pasaran karbon kebangsaan bagi melihat pelaksanaan pasaran karbon pematuhan dan sukarela dalam mencapai NDC dan juga strategi rendah karbon jangka masa panjang ataupun LT-LEDs negara. Dan kajian ini dijangka siap pada tahun 2025. Terima kasih.